Baik, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pagi lagi. Jadi sebelum ni kita dah lihat sehingga contoh satu. Okey, untuk insurans ini kita dah lihat sehingga contoh satu iaitu berakhir pada muka surat 80. Kemudian lepas tu kelas kita dah lah satu minggu tu sekali saja kan. Kemudian ada minggu lepas hari Isnin cikgu cuti. Lepas tu minggu sebelumnya tu kita cuti tahun baru Cina kan. Jadi agak terganggu sedikit lah kita punya jadual. 2 minggu kita kehilangan masa. Sepatutnya kita dah boleh nak habis dah bab 3 ni. Jadi tak apa, kita kejar balik. Okey, cuma yang selepas ini kita akan melihat kepada pengiraan. Untuk bahagian pengiraan ini kita kena kita kena beri perhatian lebih sikit sebab untuk insurans dia bergantung kepada situasi. Situasi kita tu adalah berbeza-beza. Justru ia menyebabkan pengiraan bagi setiap polisi itu akan sedikit berbeza bagi setiap kes. Okey, situasi A dengan situasi si B tidak sama. Okey, orang pertama dengan orang kedua tak sama. Umur berbeza. Okey, contohnya saya ambil contoh yang mudah dalam kalangan kamu. Contoh, Azhar dengan Azrul. Walaupun mereka kembar, okey, Azhar dengan Azrul kan. Okey, walaupun mereka kembar, tapi bila mereka mencarung insurans, boleh jadi insurans mereka adalah berbeza. Sebab dia bergantung kepada banyak faktor. Okey, yang pertama antara yang dia lihat, contohnya yang macam saya bagi tahu. Perkara pertama sekali umur lah. Okey, umur antara Azhar dengan Azrul, dua-dua tidak ada masalah. So, dua-dua samalah kan. Sebab umur adalah setara. Yang kedua, yang biasanya dilihat adalah adakah dua-dua ini menghisap rokok ataupun tidak. Okey, so katalah contohnya, Azhar dengan Azrul tak hisap rokok. Cuma ini sebagai contoh sahaja. Okey, kalau dihisap rokok, kita tak payah bagi insurans untuk dia. Okey. So Azhar dengan Azrul ni contoh katalah siapa yang hisap rokok ni. Okey, contoh Azrul hisap rokok. Okey. So apabila Azrul hisap rokok, maka polisinya akan terus berubah. Akan terus berubah. Nilai harga, nilai harga untuk insurans dia akan jadi lebih tinggi berbanding dengan Azhar. Okey, Azhar punya polisi insurans harganya akan jadi lebih rendah. Kenapa? Sebabnya adalah tendensi untuk tendensi itu maksudnya kebarangkalian untuk Azrul kena sakit, jatuh sakit adalah lebih tinggi berbanding dengan Azhar. Mana dia punya justifikasi yang mengatakan bahawa Azrul lagi mudah jatuh sakit? Ni, hisap rokok. Orang yang hisap rokok, maknanya dari sudut kebiasaannya orang yang hisap rokok lagi mudah kena penyakit berbanding dengan orang yang tidak hisap rokok. Okey, kenapa? Sebab kita sedia maklum dalam rokok tu ada banyak racun dan sebagainya. Jadi menyebabkan benda tu jadi bahaya kepada kita punya kesihatan. Dia akan jadi faktor kat situ. Okey, ini salah satulah contoh mudah untuk kita faham. Situasi A dengan situasi B ini adalah sangat berbeza. Itu satu. Yang kedua, orang muda dengan orang tua contoh. Okey, contohnya saya ambil kamu dengan saya. Beza Kamu dengan saya umur 30 lebih. Okey, kamu umur 17. Jadi bila kita mencarung, kita mencarung insurans, faktor umur menjadi faktor yang akan dilihat secara langsung. Okey, maknanya macam saya umur 31 contohnya kan. Okey, kamu umur berapa? 18, 17. Okey, beza. Jadi kalau ikut kepada kebiasaan, ikut kepada kebiasaan, yang umur lebih besar adalah paling mudah untuk kena sakit. Maknanya kalau makin tua, kesihatan dia adalah, kalau ikut secara logiknya adalah semakin merosot. Kalau kita bina graf kesihatan kan, umur makin meningkat, kesihatan akan makin menurun. Okey, begitulah keadaan dia. Sebab itu, apabila umur makin menurun, maksudnya apabila kesihatan semakin menurun, bermaksud, harga premium insurans akan jadi semakin naik. Ni, dia punya ni. Kesihatan makin menurun,
harga premium insurans akan jadi semakin menaik. Okey, so itu paling mudah untuk kita faham situasi yang berkaitan dengan insurans. So, apabila kita nak memilih, contohnya kamu nak ambil insurans, okey, untuk diri kamu ataupun untuk diri ibu bapa kamu ataupun untuk adik-beradik, ataupun contoh nanti lepas SPM kamu nak jadi ejen insurans, boleh, tak ada masalah. Okey. Kita kena faham situasi-situasi ini supaya kita, yang pertama, kalau kita menjadi pemegang polisi, maknanya kita orang yang nak beli polisi daripada syarikat insurans, kita tidak mudah ditipu. Okey, daripada ejen. Sebab kebanyakan ejen yang cikgu jumpa hari ini, kebanyakannya dia bukannya menipu, cuma dia cerita tak habis. Okey, cerita tak habis. Dia cerita yang sedap-sedap je. Cerita yang manis sahaja. Okey, yang sedap didengar oleh kita. Okey, kalau awak kena sakit, awak akan dapat bayaran sebanyak RM200,000. Itu semua dia cerita kepada kita. Tapi yang bahagian yang tidak manisnya dia tidak cerita. Itu masalah yang berlaku dalam kalangan ejen insurans pada hari ini. Okey, yang menyebabkan masyarakat kita pada hari ini ramai yang tidak berminat untuk ambil insurans. Okey, kalau ikut statistik masih sangat rendah. Lagi-lagi kalau dalam kalangan orang Melayu, Bumi Putera. Tapi kalau kaum Cina, mereka antara golongan yang paling ramai mengambil premium insurans ini. Sebab apa? Sebab insurans ni sebenarnya pada zaman sekarang dia dah jadi satu bentuk keperluan. Okey. So, untuk perkara pertama yang kita nak lihat pada hari ini adalah bagaimana kita nak mengira premium bagi insurans hayat. Okey, sebelum ni kita dah belajar insurans ada 5 jenis. Yang pertama kita ada insurans hayat. Yang kedua kita ada insurans apa? Perubatan. Okey. Yang ketiga kita ada insurans motor. Yang keempat kita ada insurans apa lagi? Okey, lupa dah. Okey, tengok balik mana. Itu kan. Kita dah lihat insurans. Okey, ni. Insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. Ini terkandung di bawah insurans am. Okey, yang kita nak lihat pada pagi ini adalah pengiraan untuk insurans hayat. Okey, insurans hayat ni dia stand alone dah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hayat? Hayat ni secara tidak lazimnya dia berkait secara langsung dengan nyawa ataupun umur. Okey. So kita punya jangka hayat, umur kita berapa tahun lagi kita hidup dan sebagainya. Okey, itu akan memainkan peranan yang paling penting untuk kita punya premium. Premium di sini membawa maksud kepada harga. Okey, harga. Berapakah nilai RM yang perlu kita bayar? Okey, kita sebagai pemegang polisi, okey, kita perlu bayar. Berapa yang kita kena bagi? Okey, kepada syarikat insurans. Okey, yang kita perlu bayar kepada syarikat. Okey, untuk kita mendapatkan perlindungan. Okey, supaya kita boleh dapat apa yang kita dapat daripada syarikat ini, dia akan beri perlindungan. Okey, perlindungan. Kita bayar duit kepada syarikat insurans akan beri perlindungan kepada kita. In case kalau berlaku apa-apa, maka mereka lah yang akan menanggung kita punya kerugian-kerugian tersebut. Okey, baik. So formula dia adalah premium. Okey, sebelum kita pergi pada formula, tengok sikit yang di sini dia ada tulis. Okey. Dibayar bergantung nilai muka yang dipilih. Okey, pertama dia tengok kepada bentuk nilai muka yang dipilih. Okey, nilai muka yang dipilih ini contohnya, berapakah bentuk harga jumlah perlindungan? Contohnya kita nak ambil insurans yang bernilai 200,000. Okey, 200,000. Inilah yang dinamakan sebagai nilai muka. Okey, maksudnya nilai asas. Kalau berlaku apa-apa, kita akan dapat pulangan sehingga RM200,000. Itu contoh. Ataupun sehingga RM1,000,000. Ada juga syarikat insurans yang menawarkan pulangan sehingga RM1,000,000 jika berlaku apa-apa terhadap diri kita.
Tapi ada justifikasi yang perlu kita patuhi. Barulah kita layak untuk dapatkan nilai yang sebegini. Jadi untuk kita dapatkan nilai ini, maka berapa ringgitkah yang kita kena bayar kepada syarikat insurans? Okey, untuk kita dapatkan nilai-nilai tersebut. Jadi semakin besar nilai muka yang dibayar, semakin besar nilai muka yang diberi perlindungan, maka semakin besarlah jumlah premium yang perlu kita bayar kepada syarikat. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua macam yang saya terangkan tadi adalah faktor umur. Yang ketiga, faktor jantina. Okey, untuk jantina pula secara lazim. Okey, secara lazim harga premium bagi orang lelaki adalah lebih mahal berbanding orang perempuan. Itu menunjukkan bahawa orang lelaki lebih terdedah kepada bahaya berbanding dengan perempuan. Kenapa? Okey, evidence dia adalah secara secara ringkasnya, orang lelaki biasanya kalau dulu orang lelaki yang banyak bekerja, biasanya kalau perempuan biasa dah berkahwin, dia jadi suri rumah sepenuh masa. Tapi zaman sekarang tidak lagi sedemikian. Okey, zaman sekarang lelaki ke perempuan ke sama je. Okey, lelaki kerja, suami kerja, isteri kerja. Okey, dua-dua kerja. Okey, untuk menampung kehidupan pada hari ini yang sangat mencabar. Okey. So, tapi dari sudut perlindungan dia jadi masih lagi berbeza lah. Nanti kita tengok contoh. Contoh akan ada terangkan. Yang keempat, kita tengok sama ada merokok atau tidak. Nampak? Selain daripada 3 faktor utama tadi, merokok juga merupakan faktor utama dalam kaedah pengiraan premium ini. Okey, orang yang menghisap rokok, kadang-kadang dia langsung tidak layak untuk memohon perlindungan insurans. Kenapa? Nanti kita lihat secara lebih detail. Okey. Formula secara asasnya adalah premium. Okey, so premium merujuk kepada nilai RM yang kita perlu bayar kepada syarikat insurans. Okey, premium terbahagi kepada dua. Okey, kat sini kita kena tulis bahawa premium terbahagi kepada dua, iaitu premium tahunan. Okey, dan yang kedua kita ada premium bulanan. Okey, yang kita nak kira sekarang ni adalah premium tahunan. Okey, kalau bulanan, formulanya senang sahaja, premium tahunan bahagi 12. Kalau premium tahunan, formula dia adalah nilai muka polisi. Contoh yang saya bagi tadi, katalah perlindungan sehingga RM200,000. So maknanya nilai muka polisinya adalah RM200,000. Kemudian bahagi dengan RMX. RMX ini merujuk kepada jadual. Okey, ini jadualnya RMX. Okey, kali darab dengan kadar premium per RMX. Okey, kadar premium per RMX tu berapakah kadar dia? Okey, contoh 2, 12, okey dan sebagainya lah. Okey. Baik, kita tengok contoh 2 untuk lebih mudah faham berkenaan bagaimana kita nak gunakan formula ini. Okey. Dalam contoh 2 diterangkan bahawa jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka. Okey, so 1000 nilai muka maknanya 200,000 akan dibahagikan. X ini merujuk kepada ni X ini merujuk kepada 1000 nilai muka insurans. Itu rujukan dia. Okey. Sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Okey. So dia kata kalau lelaki, tengok lelaki, umur makin meningkat, harga premium makin meningkat. Bukan perokok lebih murah berbanding perokok. Perempuan lebih murah berbanding lelaki. Okey. So kita tengok. Mengapakah soalan dia kata sebelum kita buat pengiraan, kita tengok soalan ditanya. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? So jawapan kita apa? Kat sini. Okey. So dia tanya kenapa? Mengapakah apabila umur semakin meningkat maka harga premium semakin meningkat? Jawapan dia, so jawapan dia tulis kat sini. Encik Guan, mana ada? Ni bawah ni jawapan dia. Ini soalan lagi kan nombor B. Penyelesaian. Kadar premium meningkat. Kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. So logiknya gitulah.
Sebab lazimnya masyarakat kita sekarang pada hari ini lazimnya akan meninggal pada umur 60 tahun. Ini adalah pada kelaziman. Okey, ada je orang yang umur 100 tahun masih lagi hidup sihat walafiat. Okey, dan kita pun mendoakan diri kita supaya dapat panjang umur macam itulah. Okey, tapi kelazimannya masyarakat yang berada pada hari ini, masyarakat dunia keseluruhannya biasanya meninggal pada umur 60 tahun ataupun terlebih ataupun terkurang sedikit. Okey, kalau lebih tu maksudnya dia ada extra time. Kalau kurang tu maksudnya dia tidak ada extra lah, dia tak ada diskaun lah kan. Okey, so 60 tahun. Jadi kalau kita umur 40, sekarang kita umur 40, kita hanya ada 20 tahun lagi. Okey, so logik lah kalau kata harga premium dia semakin meningkat pun, sebab apabila umur makin pendek, okey, umur makin pendek maknanya makin cepatlah dia nak dapat hasil kan. Dia dapat hasil tu macam mana? Apabila dia meninggal, okey, maka dia akan dibayar dengan premium tertentu. Okey, dia akan dibayarlah dengan premium, dia akan dibayarlah dengan perlindungan berapa yang dia carum. Okey, so itulah kaedah yang pertama. Yang kedua, soalan dia kata, kenapa kadar premium semakin meningkat apabila bagi seorang perokok? Kita tengok apa yang dia jawab. Okey, ni contoh dua. Ini soalan berbentuk justifikasi. Maknanya kita jawab mengikut logik akal kita je sebenarnya. Okey, kenapa kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit adalah lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat? Ini telah dibuktikan lah, banyak artikel kesihatan. Kalau kamu pergi hospital, kalau kamu tanya hospital mana-mana pun ataupun pegawai kesihatan mana-mana sekalipun, tidak ada seorang doktor pun yang akan cakap menghisap rokok itu adalah satu bentuk kebaikan. Tak ada. Semuanya akan bagi tahu bahawa hisap rokok tu membahayakan kesihatan. Okey? Sebab itu kita kena jauhi rokok. Okey? Baik. Itu adalah salah satu kenapa punca. Sebab orang yang hisap rokok lebih terdedah kepada risiko penyakit. Okey. Yang kedua, B. Okey, B ni kita nak melihat sekarang ni adalah pengiraan. Okey, so kita tengok formula. Berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi situasi tersebut. Okey, premium tahunan. Okey, so premium tahunan ini premium tahunan, okey, mengikut formula ni. Nilai muka polisi, okey, nilai muka polisi, okey, polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per dengan RMX. Okey. So Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai 100,000. Okey, nampak dia kata polisi insurans dia bernilai 100,000. Dia berumur 39 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, so daripada table ini, daripada jadual ini, dia kata dia berumur 39 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey. Daripada formula ini, kita boleh keluarkan soalan B1. Okey. So Encik Guan nak membeli. So premium. Okey, tahunan. Premium tahunan. Okey, sama dengan. Okey, biasakan diri kita menulis formula terlebih dahulu sebelum kita membuat apa-apa pengiraan. So sama dengan nilai muka, okey tulislah sikit, premium bahagi dengan kadar bagi RMX. Okey, kemudian sini darab dengan kadar premium per RMX. Formula dia. Okey, so nilai muka premium dia adalah 100,000. Okey, 100,000 RM 100,000 bahagi dengan RMX ni daripada mana kita dapat? Daripada sini. Okey, kadar premium tahunan bagi 1,000 nilai muka. Okey, so bahagi dengan RM 1,000. Okey, darab dengan kadar premium. Okey, kadar premium per RMX. Dekat mana kadar premium per RMX? Berdasarkan kepada jadual ini, iaitu RM3.23. Darab dengan RM 3.23
sen. Okey, so kita boleh terus tekan kalkulator. Maknanya kat sini kita ada 100,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan RM3.23, maka kita akan dapat kadar premium tahunannya adalah bersamaan dengan RM323. Ini adalah untuk 1 tahun punya kadar premium. Okey. Yang kedua, Puan Syapuva. Okey, boleh faham untuk 1B ni? Okey, Puan Syapuva dia kata berumur 36 tahun. Okey, kita highlightkan dengan warna di hijau pula. Okay. Puan Syapuva berumur 36 tahun. Okey. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, sihat dan tidak merokok secara tidak. Dekat sini dia kan. Kenapa tu? Bunyi apa tu? Okey. Siapa? Azhar. Mungkin boleh tutup dulu itu kan untuk ni. Okey, Puan Syapuva seorang yang sihat dan tidak merokok ingin membeli polisi insurans bernilai RM250,000. Okey, so dia kata dia nak beli yang berharga RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Okey, dia nak tambah. Okey, maknanya dia nak buat penambahan polisi. Okey, ini yang asas ini yang asas. Penyakit kritikal, so dia nak tambah. Syarikat Insurance X menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% daripada nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syapuva. Okey. So nampak ni tengok. Apabila dia tambah, okey, dalam polisi asasnya ini formula asasnya ini. Okey, tapi apabila dia tambah, okey, dia tambah lagi perlindungan, maka dia akan ada kaedah pengiraan yang sedikit berbeza. Okey, sebelum kita ambil kira yang faktor penambahan tersebut, kita kira dulu premium tahunan Puan Syapuva ni bersamaan dengan berapa. Okey. So again, B2 Puan Syapuva, premium tahunan adalah bersamaan dengan nilai muka premium bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Okey, so nilai muka premium Puan Syapuva adalah berharga RM250,000. Okey, RM RM250,000. Bahagi dengan RM1,000 iaitu kadar premium tahunan. Okey, RM1,000 darab dengan RM, okey, mengikut jadual RM1.84. RM1.84. So kita kira RM250,000 bahagi dengan 1,000 jadi RM250. Darab RM1.84 bersamaan dengan RM460. Okey. Bersamaan dengan RM460. Ini adalah asas. Okey, ini adalah nilai asas. Kemudian dia kata syarikat XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% daripada nilai muka asas. Dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77. So 30% daripada nilai muka asas. Nilai muka asasnya adalah okey, berapa ni? Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh penyelesaian dia. Okey, tengok ni. 30% daripada RM250,000. Itu nilai muka asas. Okey, so kat sini maknanya 30% bersamaan dengan 30%. Darab dengan RM250,000. Okey, so kita akan dapat sama dengan RM75,000. Okey, maknanya perlindungan untuk penyakit kritikal Puan Syapuva adalah bersamaan dengan RM75,000. Okey, kemudian kita nak tahu berapakah yang Puan Syapuva kena bayar setiap tahun kepada syarikat insurans.
Okey, so nak kira Puan Syahbubah punya perlindungan, maknanya 75,000 tadi kena bahagikan dengan 1,000, darab dengan RM1.77. Kenapa? Sebab itu adalah perlindungan khusus untuk penyakit kritikal. Jadi, kita nak tahu premium tahunan, ini khusus untuk yang penyakit kritikal. So, saya tulis ini kritikal. Okey. Sama dengan N nilai muka premium bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Iaitu kita akan dapat, nilai muka premium sekarang ni adalah 75,000. So RM 75,000 bahagi dengan 1,000 nilai muka. Ini 1,000 nilai muka tu ada dia tulis kat sini kan. Bagi setiap 1,000. Darab dengan RM RM1.77. So kita akan dapat, ni kena kira 75 bahagi 75,000 bahagi 1,075 darab dengan RM1.77. So kita dapat bulanan setahunan dia ada RM132.75. So RM RM132.75. So soalan nak, berapakah yang dia kena bayar kepada syarikat insurans untuk setiap tahun? So berapa yang dia kena bayar? Untuk setiap tahun. Maknanya kita kena tambahlah. Puan Syahbubah, Puan Syahbubah, sama dengan RM, RM 460 darab dengan darab pula tambah, kena tambah RM RM1.32.75. So kita akan dapat jumlah keseluruhan yang Puan Syahbubah perlu bayar kepada syarikat insurans adalah bernilai RM592. RN RM592.75. So itu adalah yang perlu dibayar oleh Puan Syahbubah kepada syarikat insurans. Kita cuba tengok betul tak yang kita buat ni. So RM507.75. Ini RM1.50. Mana dia ambil RM1.50? Oh, silap. Nampak kan ada kesilapan. Kita punya pengiraan tadi ada kesilapan. Di mana kesilapan tersebut? Kat sini. Sebab Puan Syahbubah bukan perokok. Dia seorang yang sihat dan tidak perokok. Patutnya kita kena darat RM1.50. Kita pergi darat RM1.84. Maknanya salah lah kat situ. So kita kena buat pembetulan. Mana Puan Syahbubah punya pengiraan? Ni RM1.84 ni salah. Sepatutnya kita darat dengan RM1.50. Jadi 250,000 bahagi dengan 1,000 darat dengan RM1.50. Sepatutnya kita dapat 375. 300 ini salah. Sepatutnya kita dapat RM 375. So jumlah premium tahunan untuk Puan Syahbubah adalah RM 375 tambah RM132.70. RM132.75. So kita akan dapat RM507.75. Sini ini pun salah lah ni. Sepatutnya kita dapat RM 507.75. Barulah kita boleh dapat jawapan yang betul. RM507.75. Selesai. So yang itu kita kena fahamkan betul-betul. Jadi nanti dalam latihan kamu perlu merujuk kepada contoh-contoh yang ada di dalam buku teks untuk memahami dengan lebih detail. Kemudian kita akan masuk kepada bagaimanakah pengiraan premium bagi insurans motor. Insurans motor ni termasuklah semua jenis kenderaan yang memiliki enjin. Contohnya adalah lori, kereta, kemudian motosikal, and then apa lagi kita ada bas dan sebagainya lah yang bersifat kenderaan bermotor.
Okey, insurans motor adalah wajib. Insurans motor adalah wajib. Okey, tidak ada insurans motor maka kita tak boleh. Bila dah ada insurans motor barulah kita boleh hidupkan cukai jalan untuk kenderaan. Ini kita panggil sebagai cukai kenderaan. Okey, cukai kenderaan. Dalam bahasa yang kita lazim guna adalah road tax. Okey. So untuk sekarang ni kita akan rehat 5 minit and then kita akan sambung kepada bagaimanakah pengira premium bagi insurans motor. So kita berhenti kat sini, 5 minit kemudian kita akan sambung. Boleh pergi minum air dan sebagainya terlebih dahululah. Okey. Nanti cikgu akan bagi link yang